pastinya berjaya mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di mata dunia, dan pastinya ini adalah satu motivasi kepada para belia untuk membuat sumbangan bermakna kepada negara Ketani dan juga kepada komuniti secara luasnya. Kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Iqbal Fakhri bin Haji Damit, seorang penerima anugerah ASEAN Prize 2022. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sihat hari ini ya? Alhamdulillah. Baik, sebenarnya Indah sabar nih ingin mendengarkan perkongsian daripada Yang Mulia Iqbal sendiri. Bukan hanya pengalaman-pengalaman dalam ketika menceburi aktiviti kesukarelawan, kemanusiaan, malahan sebenarnya apa yang cukup mengagumkan kami sendiri. Mudah-mudahan Indah akan juga memberikan inspirasi kepada kita. Sebelum itu, hadiah ASEAN ini merupakan anugerah berprestij yang bertujuan mengiktiraf pencapaian cemerlang dan juga mencetuskan inspirasi oleh seseorang individu ataupun pertubuhan dalam memupuk identiti ASEAN, dan selain juga mempromosi semangat ASEAN serta memperjuangkan hala tuju ASEAN. Jadi inilah dia wakil ataupun setakat ini penerima tunggal yang pertama negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Haji Muhammad Iqbal Fakhri bin Haji Damit. Alhamdulillah. Tahniah Iqbal. Thank you. Pastinya dianugerahkan ASEAN Prize 2022 ini pastinya dengan kepimpinan aktif beliau dalam gerakan belia dan juga kesukarelawanan sejak tahun 2010 ya lagi ya Iqbal. Jadi mungkin selepas ini akan diceritakan mengenai dengan pengalaman beliau, tetapi sebelum itu bagaimana perasaannya apabila diberikan anugerah ini sebagai dan menerima anugerah ASEAN Prize bagi tahun 2022? Alhamdulillah, think no words can explain how grateful I am lah to be able to menerima anugerahnya. Masa menerima tu memanglah kali ya, kalau cakap benda nervous kali ini juga kalian the nervousness of getting ready masa menerima tu pun I was I think all the words macam nervous, looking forward, full on perasaan maybe adalah masa menunggu. Dan alhamdulillah penerimaan award ini was held minggu lepas di Jakarta di hadapan Bawah Duli Yang Maha Mulia juga Sultan Nasional Bolkiah. Jadi that gives me extra suntikan kali ya untuk basically membuat what's next. Macam membagi semangat apa akan dibuat lepasannya lagi. Jadi pastinya berbagai perasaan yang telah pun dirasakan, apatah lagi lebih kurang 10 tahun berkecimpung di dalam pergerakan dan juga aktiviti kesukarelawanan ini, khususnya memberikan juga bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Betul lah. Nanti Tani cuba tanyakan secara terperinci lagi, kerana saya sendiri pun belum mendengar cerita ni, tapi sudah lama mengidolakan Iqbal ni dari segi penglibatan beliau dalam hal-hal kesukarelawanan dalam dan juga luar negara. Alhamdulillah. Atukannya orang Iqbalanya, semua perasaan itu ada. Tambah lagi menerima penganugerahan tersebut daripada Presiden Jakarta Joko Widodo di hadapan Bawah Duli Yang Maha Mulia sendiri. Satu momen yang saya rasa siapa pun dah dapat barangkali dipayahkan percaya. Dan ASEAN Prize ni difahamkan diberikan pada ketika ASEAN Summit diadakan. Dan penerimanya adalah seorang setiap tahun. Dan anugerah ini diperkenalkan pada tahun bila? Lebih kurang. I think the penerima pertama 2018. 2018. Dan Iqbal merupakan penerima yang kelima. Dan apa yang juga menerjukan kita ni pada tahun ini ASEAN Prize ini penerimanya peserta tunggal lelaki. Baru pernah kerana sebelum ini penerimanya di kalangan wanita, ada juga penerimanya di kalangan institusi. Dapat diceritakan Iqbal? Alhamdulillah, think yang penerima pertama daripada negeri Filipina. Think she champion autism cause. Yang kedua penerima daripada Malaysia. Terus yang ketiga institut daripada Singapura. Dan institut daripada Thailand. Dan alhamdulillah yang kelima saya sendiri. Sebenarnya penerima anugerah tahun 2022? Ya, 2022. Tahun lepas. Tahun lepas. Mungkin pasal
I think COVID punya atau masih lagi ada kali ya, COVID issue. Jadi di push forward ke tahunan ni. Ya, jadi sebelum kita menceritakan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan penerimaan ASEAN Prize 2022 ini, mungkin penonton Ketani amat muskil. Bagi mereka yang tahu mengenai dengan aktiviti kesukarelawanan, mungkin tahu bahawa Iqbal adalah merupakan pengasas Hand for Hand. Jadi mungkin boleh diterangkan lebih lanjut kepada penonton yang belum mengetahui mengenai dengan penglibatan Iqbal di dalam kesukarelawanan ini. Daripada sejak tahun 2010 individually sudah membuat kerja-kerja kemasyarakatan dan juga kemanusiaan. Tapi 2016-17 Hand for Hand was set up sebenarnya untuk IG account saja. Untuk men-share our pictures, our videos to the public lah, Bruneian lah. Tapi alhamdulillah daripada tu banyak kawan-kawan dan juga family macam support mau ikut mau join you guys punya pergerakan ni. Jadi alhamdulillah daripada sana locally, lepas tu antarabangsa, and then banyak juga supporters banyak support kami, banyak yang mostly daripada Benda Salam lah, yang in term of financially, resources, ideas. Jadi daripada sana I would say berkembang sikit-sikit lah. Sikit-sikit berkembang daripada 2010 sampai lah alhamdulillah masa ni. Tetap bergerak dengan aktiviti program yang dianjurkan, walaupun sebenarnya kehidupan sesebuah organisasi misi kemanusiaan ataupun sukarelawanan ini bukan pada jumlah ataupun kuantiti program-program yang diadakan, tetapi kita ni lebih melihat kepada kualiti dan impaknya kepada golongan sasaran. Selain daripada nama Iqbalan begitu sinonim dengan Rohingya. Kerana apa? Pada beberapa tahun lepas Iqbal sendiri menjalankan misi persendirian, misi kemanusiaan untuk sama-sama berpartisipasi membantu rakyat Rohingya yang terkena pada ketika itu, dan sebenarnya ada sokongan dan dokongan daripada orang-orang Brunei juga dari segi dana dan membantu pelaksanaan tersebut. Iqbal juga merupakan salah seorang penerima anugerah Hari Belia. Alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan kerana itulah Iqbal ni, nama Iqbal ini begitu besar di hati belia-belia Brunei sebenarnya, dan memang digalati. Satu lagi aktiviti yang saya sempat berpartisipasi walau indah secara komited, iaitu ketika Hand for Hand bersama dengan organisasi lain, adanya sokongan daripada persatuan-persatuan belia lain, mengumpulkan baju-baju pre-love sebelum Hari Raya, tertumpu di Dewan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, dan beberapa minggu rasanya misi itu dijalankan, dan ianya begitu mendapat sambutan yang amat menggalakkan. I remember yang hari Minggu tu boleh datang mengambil kan. Dia time tu time puasa tu. Betul. Sebelum subuh sudah ada queue mengambil. Jadi daripada saya and also the team, kali apa yang kami boleh ambil anak tiba, it's like the feeling of putting smile kali kepada yang boleh memilih dan menerima tu. Itu kali yang I would say addictive kepuasan ngam. Tambah lagi di bulan puasa lagi diadakan pada waktu itu. Pelbagai projek yang pastinya memberikan impak. Jadi apa sebenarnya matlamat yang ingin diraih oleh Iqbal dalam melakukan aktiviti-aktiviti amal sebegini? Dulu-dulunya awal-awal mungkin untuk membantu penerima untuk membantu beneficiaries itu tapi after a while kali tadi akan dapat memenuhi kemauan penerima tu. Jadi it's more to ourselves lah kali in terms of macam being grateful, bersyukur, berimpak kepada diri sendiri sebenarnya. So I think usually itulah I share with people. Jangan lupa to be thankful and grateful of apa yang diberikan kepada kita sendiri.
Betul. Bukan hanya orang pada dasarnya untuk mencapai objektif dan matlamat program, tetapi sebagai satu ingatan dan membentuk jati diri tani kembali untuk terus bersyukur dan atas nikmat yang diberikan. Tetapi dalam pada itu, walaupun nikmat-nikmat ini terus diberikan Allah SWT, ia sepatutnya orang kita ini sepatutnya berterusan terus menyumbang dan memberi manfaat kepada walaupun komuniti sedikit, dan masyarakat. Ya, pastinya satu inspirasi juga kepada kita ni apabila mengetahui bahawa apabila kita ni dapat membantu seseorang itu, itulah juga cara kita ni untuk lebih mendalami apa artinya rasa syukur dan bagaimana kita ni menggunakan nikmat yang kita ni berikan itu sebagai asbab untuk kebaikan komuniti dan masyarakat. Bukan saja di negara Brunei Darussalam, tetapi secara global, khususnya bagi ASEAN Prize ini adalah bagi komuniti di ASEAN, di dalam negara ASEAN. Apakah pula perancangan Iqbal seterusnya selepas menerima anugerah ini? Banyak orang bertanya ni apa ASEAN. So after this ASEAN Award, saya plan to do a project that can untuk mengumpulkan 1 million 1 million ASEAN youth, be it sukarelawan kah, particularly belia lah. One of the satu daripada perancangannya is ASEAN Walk. Tapi it's still under planning. So perancangan. So hopefully doakan je lah, semoga ia akan tongkayah in the setahun dua ni. ASEAN Walk 1 juta, jadi mungkin ini juga sebagai satu persediaan kepada para belia, khususnya yang menonton rampai pagi pada pagi ini. Jadi jika para belia yang menonton ingin ikut serta di dalam ASEAN Walk ini, boleh saja mengikuti Hand for Hand Instagram. Informationnya insyaAllah sana InsyaAllah akan dikongsikan nanti. Perlu orang perancangan yang teliti juga dalam, kerana ianya melibatkan negara-negara ASEAN dan ini juga antara lain objektif penganugerahan ASEAN Prize ini adalah untuk mencari individu yang boleh jadikan role model, icons kepada bukan hanya pada negara tersebut tetapi ASEAN itu sendiri, supaya ASEAN ini lebih berhala tuju dalam hal-hal kemasyarakatan dan seumpamanya. Baik, pada diri Iqbal sendirilah secara pribadi, apabila menerima anugerah ini, apa cabaran besar yang dirasakan? Cabaran paling besar is setelah menerima anugerah ni, I think people expect what's next. What's next. So jadi pasal dia ASEAN Prize, that's why yang kali my focus is towards the ASEAN Walk tu supaya giving back to ASEAN lah, ASEAN per se itu kali cabaran besar. Memang terasa. Jadi terasa tanggungjawab. Memang. Tambahan lagi dicalonkan, mula-mula tu pastinya dicalonkan, dan apabila dinobatkan sebagai penerima anugerah ASEAN Prize ini, kejutan besar kepada diri Iqbal sendiri. Dan sebagai seorang pemimpin dalam komuniti ataupun organisasi yang ada di negara Brunei Darussalam, antaranya Hand for Hand, bagi pandangan Iqbal sendiri, kita ni masih ada masa ni sebab tu ada soalan cepu mas. Pendapat Iqbal, seorang pemimpin perlu ada pendokong, bukannya perlu ada pendokong, bukannya penyokong. Apa pendapat Iqbal? Yes, think terutamanya dalam NGO ni ataupun misi-misi non-profit, non-government organisation, yang banyak cabarannya ni is actually people macam negativity jadi kita ni harus ada banyak pendokong. Bukan penyokong. Pendokong. So doesn't matter dari segi apa dalam mendokong itu. So that one itu yang kita ni mesti mencari the right people to dokong itulah. So it can be boleh datang secara planning ke, unplanned, indah. Kadang-kadangnya seni tiba-tiba ada. Jadi itulah kali that has helped juga saya, nolong saya untuk membuat dan
keep on doing this for the past 10 years lah. Kerana ada orang-orang yang kuat dan sentiasa berada di samping, kiri, kanan dan belakang Iqbal. Mereka ini di kalangan ahli keluarga dan juga rakan-rakan rapat. Kalau saya boleh sebutkan antaranya, boleh adik Iqbal sendiri yang begitu aktif dalam aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Begitu juga tim-tim bola hand for hand. Ustaz Khairul Nazif antaranya. Jadi mereka ini individu hebat yang tidak ingin dikenali di depan publik sebenarnya, tetapi banyak inisiatif di belakang banyak inisiatif. Begitu juga dengan rakan-rakan strategik bersama dengan hand for hand, pastinya juga memberikan banyak dorongan dan dukungan. Di samping juga sokongan. Jadi untuk terakhirnya, sebelum kita menutup tirai Rampai Pagi, sebagai satu motivasi dan inspirasi kepada para belia yang menonton Rampai Pagi, mungkin Iqbal boleh memberikan nasihat dan juga sebarang saran. Kata saranan. Right. There's this phrase I always pakai. You think global, but you act local. So maksudnya global tu berfikiran. Fikiran tu banyak, boleh banyak kan contoh-contoh. And then now lagi with social media, betul. A lot of banyak platform yang berguna that you can learn from. Jangan invent the wheels. Just learn from people yang sudah membuat. Yang baik diambil, yang baik itu disimpan. You act local, berikan penjelasan apa tu? You act local, so you start with what you have lah. For example, kalau di Salam, you start with your community, the kampung, community, then eventually go out. Jadi sebagai identiti juga. Betul ya. Mahal lah kata-kata frasa tu. You think global, you act local. Jadi berfikiran secara terbuka, memikirkan mengenai dengan isu-isu global, namun kita ni bertindak dengan identiti diri kita ni sendiri. Baik, terima kasih Iqbal. Masa yang begitu berharga bersama kami secara eksklusif di Rampai Pagi. Sekurang-kurang kita ni mengetahui isi hati dan perasaan Iqbal bukan hanya sebagai penerima anugerah ASEAN Prize 2022 yang dianugerahkan dan telah pun disampaikan sendiri oleh Presiden Joko Widodo Republik Indonesia, dan momen tersebut pastinya akan menjadi kenangan sepanjang hayat, dan begitu juga tidak meninggalkan anugerah belia kebangsaan, belia cemerlang, Belia berkhidmat. Belia berkhidmat yang telah pun dianugerahkan kepada Iqbal sendiri. Mudah-mudahan kepada yang muda-muda tu terinspirasi dengan apa yang diusahakan. Pasti syabas kita ucapkan, tahniah, dan insya-Allah ini sebagai satu pendorong bukan sahaja kepada Iqbal sendiri tapi kepada sesiapa sahaja yang menonton pada hari ini untuk menyumbangkan segala jasa dan kemahiran yang ada pada diri untuk kebaikan diri dan juga kebaikan komuniti. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Iqbal Fakri bin Haji Damit sebagai seorang pengasas Hand for Hand Brunei dan juga yang telah pun menerima ASEAN Prize Award 2022. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.